Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada kita alam roh kepada sekarang ini. Dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada kita yang tidak mampu kita nak menghitung satu persatu. Dan terutama nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita mengetahui adalah penceritaan dirinya dan juga kisah-kisah daripada diri keesaannya, dan menunjukkan bahawasanya kita tetap saja tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki hidup. Dan ini yang harus kita fahami. Kita ini maujud dijadikan bukan bermakna kita ni memiliki hidup, tetapi dijadikan kita ini supaya dia dapat menunjukkan keesaannya, ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga maha sempurna penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan kita ini perlu kita fahami benar-benar kita ini tidak memiliki hidup, tetapi hidup ini adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidup ini kita rasakan hidup kita, dia memberikan kepada kita hidup dan kita hendak membalas apa saja kehidupan yang Allah beri kepada kita, nescaya tidak mampu kita nak membalas segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Apatah lagi kita membangga-banggakan pula amalan-amalan kita. Kita kata kita buat amalan ni, kau nak bayar berapa ya Allah? Kau nak janjar ganti apa ya Allah? Jadi kita terlampau cetek pengetahuan kita tentang pengenalan kita, kenal diri kita, kenal Allah tu cetek sangat. Menyebabkan setiap kali amalan-amalan yang sebelum kita berbuat, kita akan merencanakan apa yang perlu Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ini menunjukkan kita dah terlalu buta ataupun terhijab dengan Allah Subhanahu Taala. Banyak perkara dalam kehidupan kita bila kita tak mengenali diri, tak belajar mengenal Allah kepada sang arif ataupun syekh-syekh yang telah Allah Subhanahu Taala kurniakan, maka kita telah tersesat di dunia lagi. Bila di dunia ini kita tersesat, tidak dapat melihat Allah, apatah lagi nanti berada kita di alam barzah, alam kubur, alam yaumal qiyamah, hari-hari kiamah nanti. Bagaimana kita nak dapat melihat Allah sedangkan di dunia lagi kita buta, tak dapat melihat Allah. Jadi Allah ni bukanlah makna kita melihat Allah ini makna Allah tu berbentuk, bukan. Kita melihat Allah, segala yang Allah jadikan di sekalian alam ini, baik surga, baik neraka, baik apa saja pun, bintang, bulan, matahari, semua yang ada di sekian alam, kita nampak penciptanya. Jangan pula kita kata saja-saja nampak Allah. Bukan nampak Allah tu berbentuk begitu. Allah tidak boleh dibentukkan. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Di dunia maupun di akhirat, di mana-mana pun, di langit, di bumi, kita tidak mampu nak melihat Allah.
Tetapi kita dapat melihat sifat-sifatnya, iaitu Allah menjadikan segala sesuatu itu berbentuk af'al dan nama dan juga sifat. Dan di sebalik sifat itu tidak lain zatnya. Jangan kita kaji zatnya, kita cukup kita mengetahui melihat sifatnya matahari, kita tahu siapa pencipta matahari. Kita melihat matahari bercahaya, kita tahu cukup kita tahu Allah yang maha bercahaya menyuluh matahari itu tadi. Jadi itu yang dinamakan ra'aitullah ataupun aku melihat Allah. Jadi meyakini kita melihat Allah sebab Rasulullah SAW bersabda kurang lebih sifat ihsan itu. Tu beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Itu kan sifat ihsan. Seolah-olah tu apa maksudnya? Jadi bukan makna seolah-olah Allah tu tak ada. Seolah-olah memang betul pun yang ada tu hanya Allah. Tapi kalaupun kita tak meyakini seolah-olah kita dapat melihat Allah, tapi yakini Allah tu maha melihat, mengetahui. Jadi cukup tak ada istilah mengatakan selagi aku tidak nampak Allah, aku tidak akan sembah dia. Sebab jelas menunjukkan ayat ni sifat ihsan, yakin. Maknanya kalau kita tak dapat melihat seolah-olah melihat Allah, kita harus yakini Allah maha melihat kerana dia yang memberi kita penglihatan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tu berkata kepada kita, kita tidak memiliki penglihatan. Tapi bila Allah bagi penglihatan, dapat tak kita lihat? Jadi itu kita nak gunakan penglihatan yang kita dapat daripada Allah. Kalau Allah tak bagi penglihatan, kita tidak dapat melihat. Jadi penglihatan tu ada tahapan, ada penglihatan zahir, ada penglihatan batin. Jadi penglihatan yang batin tu yang mustahak. Kerana bila kita melihat dengan penglihatan Allah, pasti kita akan nampak kalau baju, kita dah nampak dah siapa pencipta baju tu. Yang kata pencipta baju tu pula, ini kedai jahit ni. Bukan makna gitu. Maknanya yang menciptakan tu kita nampak daripada baju tu benang. Benang daripada pokok. Pokok daripada benih. Pokok tu pokok apa? Kapas kan? Benih. Siapa jadi benih tu? Ada tak manusia yang menciptakan benih? Tak ada. Jadi mengapa kita nampak benda yang dah terzahir tu Allah maha menzahirkan. Jadi dia zahirkan tu. Tadi mengapa kita tak nampak siapa yang menzahirkan? Itu namakan buta. Ra'aitullah, kita tidak melihat Allah. Jadi kalau kita ra'aitullah, melihat Allah, kita akan nampak baju yang dipakai, kita tak nampak baju. Tetapi kita nampak yang menciptakan benih kapas itu tadi adalah Allah. Tu tadi. Jadi kita kalau bisa katalah, kita ni ada lighter. Jadi kita buka api tu, kita kata, di mana letaknya? Maknanya apa yang kalian nampak? Api kah ataupun panas? Tapi kalau orang yang bijak, orang yang betul-betul ada pengetahuan, dia akan nampak panas. Pasal sifatnya api itu panas. Kalau kita kata api aja kita tak kenal sifat api itu, maknanya kita belum kenal api. Tapi bila kita dia buka lighter, kita dah tahu jauh daripada api yang kita nak panas itu tadi. Dan kalau orang yang lebih ma'rifatullah, dia tak nampak api, dia tak nampak panas. Yang dia nampak siapa pencipta api tadi? Allah. Jadi sekalian alam ni tak ada satu pun halus zarah yang bukan daripada Allah. Cuba sebutkan yang bukan daripada Allah. Cuba sebutkanlah. Kita kata apa? Kita kata apa ni? Kita punya apa? Sayur-sayuran kita yang tanam tak ada babit dengan Allah Ta'ala, mana boleh? Mesti ada benih. Setiap kejadian tu mesti ada benih. Benih tu daripada mana? Jadi janganlah sombong bila kita dah tanam, kita dah maju, kita tak nampak siapa yang menumbuhkan je. Untuk menyatakan apa tu tadi? Setiap sesuatu yang Allah nyatakan halus zarah macam mana atau kasar, tetap nak menunjukkan Allah yang Esa. Satu tunggal daripada yang satu. Bukan makna Allah tu banyak. Tak, Allah nak menunjukkan supaya kita tahu. Banyak perumpamaan supaya kita tidak leka.
Jadi setiap benda, setiap barang. Susahlah macam ni. Susah maknanya kita zikirkan barang tu. Kita nampak aircon tu, kita zikirkan, kita ajak aircon tu berzikir. Nampak kitab-kitab, nampak papan, nampak kipas, nampak lampu. Dahkah kita zikirkan la ilaha illallah kepada semua barang-barang dalam rumah kita? Air ke, dapur gas tu, keluar api kan. Adakah kita ngajakkan semuanya berzikir kepada Allah? Kita ajak mereka semua berjemaah. Oh, pelik saja ni aja ke kitab pun dia ajak jemaah kan? Sebab nanti kalau kita tak ajakkan tadi kitab yang kita lihat tu dia berzikir la ilaha illallah, dia pun tiada. Nanti dia akan bawa kita kepada ada. Maka dia bawa kita akan ada, maka kita dah menduakan Allah. Inilah cara dia tadi untuk kita bertambah rasa lebur. Di sisi Allah ni kita sebenarnya tidak ada. Susah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita paling susah sebenarnya. Nak ditewaskan. Melainkan Allah yang menghilangkan rasa keakuan diri kita. Bila Allah menghilangkan rasa keakuan diri kita, berbagai-bagai cara Allah Ta'ala tunjukkan. Allah zahirkan macam-macam. Jadi kita melihat, ya Allah, tak ada satu pun makhluk yang kau ciptakan itu ada ke sia-sia lah, tak guna. Tak ada satu pun. Semuanya cukup. Buah tu bertahun-tahun cantik. Allah hantar binatang masuk ikut tangkai. Kita sombong dah 8 tahun kita menanam, kita rasa maju, kita hebat. Sampai kan kita yakin tak tahun depan kita punya lagi bersubuh. Terlampau yakin dah cerita dengan orang, rendahkan orang punya kebun kan. Kita punya kebun lagi baik. Dia orang tak pandai jaga. Oh, cakap tu dah lah. Masuk tahun kedua, tahun ke-10 ke, lepas tu siap lagi teruk dia punya kebun dia. Sebab mulut tak jaga. Bukan dia nak bersyukur. Malahan dia condemnkan orang lain, kata orang lain tak pandai. Padahal kita Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman kita tadi. Jadi ingat, jihad kita umat Nabi Muhammad akhir zaman ni adalah bercucuk tanam dengan menternak. Dan ada riwayat hadis kata lagi, saya pun tak apa tapi Rasulullah tambah lagi, iaitu jihad yang paling besar pada umatku adalah dia, iaitu dia berniaga sendiri. Berniaga sendiri. Berniaga sendiri ni kita makna tak babit ambil dengan orang atas. Kita langsung, kita yang kalau gula, kita yang buat gula. Islam suruh kita begitu. Rasulullah SAW suruh kita begitu. Baru Islam ni akan jadi kukuh. Kalau tidak, Islam ni ekonomi out habislah. Jadi Islam bukan mengajar kau dah belajar tasawuf, tinggalkan dunia. Tak, salah tu. Cuma dalam hati kita tak masuk dunia sangat. Maknanya bila dia masuk dunia, kita menangis. Itulah kita lawan lah kan. Tu. Jadi bukan maknanya kalau kita hubud dunia, cinta dunia tu, maknanya tak boleh. Boleh cinta dunia, tapi bahagian yang Allah Ta'ala tu lebih mustahak. Kita kena faham hari-hari. Hari kita sebut nama Allah, biasa kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, macam-macam nama-nama Allah. Sebutlah mana-mana. Tapi kita tak sebut kita dengan sayang. Kita ya Allah, aku sayang kau, ya Allah. Ya Allah, kau bagi aku hidup, sebelumnya aku tak hidup, ya Allah. Ya Allah, sebelumnya aku tak melihat, kau bagi lihat, aku kenal ni, ya Allah. Sebelum ni aku tak ada kehendak diam, ya Allah. Engkau yang bagi kehendak nak tu nak ni, ya Allah. Hebat kau, ya Allah. Jadi apa saja pun kehidupan kita ini, cuba perhatikan. Kita ingat balik masa kita tidur tu, cuba ingat siapa yang bangunkan kita tidur. Kita melangkah kaki mana, kita pergi ambil wuduk, pergi surau atau masjid. Semua tu kita kena ingat, itu semua adalah gerakan-gerakan, gerak-gerik daripada Allah SWT. Jangan kita rasa batang tubuh kita memiliki kuasa.
Kuasa tu adalah bukan batang tubuh. Kuasa tu adalah daripada Allah. Dan kuasa tu akan menggerakkan menerusi kehendak-kehendak Allah. Kalau lah tak ada kehendak Allah, apa ada pada kita? Muridun, maknanya berkehendak. Allah tu maha berkehendak. Dia jadikan kita tak lain untuk kembali kepada Allah. Kalau kita tak faham juga, kita dibagi bertambah kaya, bertambah senang. Padahal itu semua untuk menjauhkan. Jangan terjadi begitu. Kita kena ingat. Atau cara kehidupan kita adalah bukan membayar hutang kepada Allah. Dan kita tak digalakkan hutang dengan siapa-siapa. Dan bebaskan diri kita daripada belenggu istana yang telah kita masuk, iaitu istana hawa nafsu kita. Kerana istana hawa nafsu kita bila kita masuk, dia akan memperkenalkan karamah. Dia akan memperkenalkan macam mana keadaan kau yang sebenarnya. Engkau boleh begini, boleh terbang gini, boleh. Itu maknanya istidraj. Istidraj itu maknanya di luar kemampuan manusia. Tetapi yang kurniakan tu Allah. Dan Allah bagi tahu sekiranya kita ada perasaan keakuan diri, kita tidak mampu membawanya, maka Allah akan istiarkan kita ni istidraj. Kita bertambah jauh dengan Allah. Nikmat yang dibagi. Jadi takutilah. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, bukan tak boleh, boleh. Tapi jaga adab. Gaji 1,000, minta, ya Allah gajikan aku seperti bos aku 5,000 sebulan. Ataupun 10,000 sebulan. Lepas tu duit-duit lain lagi. Aku nak senang macam tu ya Allah. Boleh kita berdoa gitu, tapi adabnya kurang bagus. Bila kita dengan Allah pun sendiri tak ada adab, orang lain tak mampulah nak beradab dengan kita. Jangan suruhlah orang beradab dengan kita. Sebab kita sendiri dengan Allah, kita tidak berakhlak baik. Kita meminta dulu sebelum kita buat. Itu satu kehinaan pada diri kita ni. Nampak sangat kita ni tak faham lagi. Jadi ubahlah kita punya kedudukan sekarang ni. Kita telah beruntung. Sebab kedudukan kita beruntung sebab apa? Kita telah berhijrah. Hijrah ni satu perkara yang sulit. Daripada sehari ke sehari kita akan menghadapi kesulitan. Tapi kesulitan jangan dirisau. Risau sikit-sikit tak apalah. Tapi kita kena tahu. Dalam susah tu Allah akan senangkan kita. Dialah juga yang bagi susah, dia juga bagi senang balik. Kalau kita tengok Allah Ta'ala punya usik-usik kita, gurau-gurau Allah Ta'ala dengan kita, supaya kita selalu balik sentiasa rasakan kedekatan dengan Allah hingga hilang rasa keakuan diri kita. Bahaya keakuan diri kita, hawa nafsu kita ni. Jangan ingat budak je, kita tak apa, kita terus praktis je. Jangan. Kita termasuk nanti alam yang kita tak pernah masuk. Kalau iblis tu mungkin kita jumpa, tapi alam yang dimasuk tertipu kita ni, batalion yang alam yang kita masuk, alam hawa nafsu kita, dia punya komplit. Dia tahu diri kita nak apa sekarang ni. Kita masuk aja kepada keakuan diri, kita dah masuk akuarium Yahudi yang lebih hebat, iaitu hawa nafsu. Kalau kita asidak wa alal kufar, kena tegas tu kafir yang tu tadi, tak tegas, habis kita. Ilmunya banyak tapi tidak berakhlak, tak boleh masuk dalam rahmat Allah. Jadi Allah SWT ni dia tak mau nilai kita banyak makan ke. Allah tak mau nilai situ. Allah menilai kita apa? Menilaikan kita punya rasa kita dengan siapa. Rasa tu tadi. Bila kita nakkan durian, dah bertahun-tahun tak makan durian, macam mana rasa kemuncak kita nak tu? Adakah waktu kita tinggal kupas durian tu, ataupun kita tinggal nak sodok durian tu ke, ataupun kita nak mengecapi rasa durian tu ke? Kesimpulan daripada makanan yang kita kata sedap. Kita tak memulangkan, ya Allah, kalau ini semua nikmat, Engkau tu sendiri lebih nikmatlah lagi, ya Allah. Tolonglah ya Allah, pimpinlah aku ya Allah. Kalau aku terlupa,
ingatkan, jangan hukum aku ya Allah. Aku memang tak nak dah lagi nakkan keakuan sebab kita dah diberi oleh Allah SWT kefahaman di sisi Allah SWT. Maka kita lah orang-orang yang Allah SWT bagi tahu, orang-orang yang beruntung. Ketika di dunia lagi dia dah merasakan Allah je yang wujud, bukan ada dua tau. Dia nampak tetap apa pun keadaan dia, tetap hati dia dengan Allah. Kita duduk di dalam majlis ini, tak lain kita akan dipermudahkan oleh Allah. Sebab jangan jalan ini saja yang boleh capai kepada darjat orang yang hamba Allah yang sebenar. Jadi perhatikan dalam kehidupan kita, kita dah sampai kepada tahap mana? Adakah kita sudah asida'u alal kufar, tegas terhadap bersifat menduakan Allah? Kita tengok berapa kali kita dah menduakan Allah. Kita tak mewujudkan rasa kasih sayang dengan Allah. Bila kita dah ada wujud wahablum minallah, berhubung dengan Allah bagus, cantik, baru wahablum minan nas. Bersama muamalat, bercampur semua sekali. Dalam keadaan kita boleh kontrol. Iaitu dalam diri kita supaya fana. Tengok kita nak betul-betul berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dunia lah bukti dia. Suka tak kamu betul-betul? Ya Allah, nak tidur aku syok dengan kau ya Allah. Bila aku dapat temu dengan kau ya Allah. Aku yakin kau tak pernah tinggalkan aku ya Allah. Tapi aku nak betul-betul lihat depan mata engkau dengan kau ya Rasulullah. Ya Allah. Kita rasakan betul-betul kesungguhan kita nakkan Allah. Bila kita nak mulakan? Yang kita betul-betul nakkan Allah. Kita kerja dah sampai masuk umur 51 ataupun 55, baru kita nak pencen. Kita rasa nanti kita akan tumpukan kepada Allah semua. Tipu teman. Apa cakap ni janji dengan Allah je. Rupanya masuk je pencen umur 51 ataupun 60, lagi sibuk. Ya Allah pula, dah susun pula tu. Ke sini. Bukan dia susun ke arah Allah SWT. Tengok tertipunya tadi. Tu. Jadi kita tak nak gitu. Jadi kita bila dah betul-betul kita hijrah berpindah betul-betul daripada ada keakuan diri kepada hilang keakuan diri. Bila kita nak pindah yang betul-betul ni? Dalam bulan Muharram kan? Pindah betul-betul bersungguh-sungguh. Buat mandi, buat apa semua ya Allah, malam ni malam aku nak pindah ya Allah, daripada ada keakuan diri kepada tidak ada ya Allah. Buat aku nak buat sungguh-sungguh ya Allah, tolong aku ya Allah. Engkau aja yang boleh menyelesaikan masalah kami ya Allah. Engkaulah penolong kami ya Allah. Kita olahkan lagi supaya kita mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana mesra dengan Allah Ta'ala ni? Itu kita jawab pelan-pelan. Tengok dalam ukuran kemampuan diri kita. Adakah kita mampu untuk mengalahkan hawa nafsu kita atau tidak? Kalau sekadar kita kata kita nak lawan, tapi belum lagi kita dapat mengalahkan hawa nafsu kita, maka itu kita perlu cari jalan sebenar-benarnya. Sebelum ilmu-ilmu tu dia jadi berat. Kita sikit-sikit nak bersandar, bukan saya cakap tak betul. Tapi bila kita dah terlalu banyak dengan ilmu, kita tak tahu mana satu nak perlu pakai. Sebab kita tak ada adab dengan Allah. Orang tanya je kita tahu dah dalam kitab ni, kita tak tanya Allah. Patutnya kita tanya Allah dulu. Allah baru bagi nikmat sikit. Engkau boleh jawab, engkau dah membelakangkan Allah. Jadi nak jawab tu hati-hati. Iaitu kena hadirkan. Iaitu bukan hadirkan, sebenarnya kita yang tak ada. Istilahnya hadir tu sebenarnya dia yang ada, kita tak ada. Hadir. Datanglah. Maknanya kita kena ingat. Persoalan ni sekarang ni, kita dengan Allah tu bagaimana kita punya pengenalan. Bila pengenalan kita betul-betul, maka kita akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Malu macam mana? Malu bila dah ada kelakuan diri, kita malu, ya Allah. Malu di hadapan Allah, bukan malu pada makhluk. Malu kepada abang, ya Allah, aku dah berpaling kepada-Mu, ya Allah. Engkau tahu, ya Allah. Okay. Jadi perhatian dalam kehidupan kita, repair sendiri. Pasal ni zaman ni zaman dia boleh terus dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Ini Allah suruh berhubungan dia dulu, bukan hubungan makhluk. Wa hablum minan nas kan. Allah tak suruh campur dengan Allah. Kita menomborkan satu, nombor dua ni. Kita menombor-nomborkan ke main kita. Padahal benda tu satu juga. Ya, saya rasa alhamdulillah cukup situ dulu, insya-Allah. Esok saya nak balik Kuala Lumpur kan. Masya Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Allahumma zidna wa la tanqus alaina. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz kerana telah memberikan pencerahan kuliah tauhid, kuliah akidah yang santai tetapi sampai. Terima kasih kepada para hadirin jauh datang untuk menghadirkan diri di negeri yang menjadi negeri Perlis ni, salah satu yang menjadi, orang kata tanah Melayu ni jantung dunia. Seluruh Malaysia ni adalah jantung dunia. Bentuk dia pun macam jantung. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa kamalillah kamalikum bikamalihi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Hidup kita ini singkat. Hidup kita ini kalaulah dapat diberikan nikmat, mati sebelum mati itu, maka akan merasai nikmat, mengecapi sedapnya berallah. Sedapnya berallah ini kalau diletakkan dalam bahasa tak sampai ke mana. Hanya orang yang pernah merasai sedapnya berallah itu tahu lazatnya merasai Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu hanya dapat digapai dengan rasa. Jadi salah satu cara shortcut untuk merasa Allah itu ialah dengan seperti yang telah diberikan pencerahan oleh Ustaz Aziz, iaitu dengan cara iaitu carilah, buatlah macam mana pun dengan menyatakan bahawa diri kita ini tidak wujud. Dalam bahasa Arabnya nama dia mawujud. Yang wujud ialah wajibal wujud. Jadi kita ini mawujud dengan wujud beza. Jauh beza. Jauh lagi beza dia antara bumi dengan langit. Jauh beza. Bidalan bumi dengan langit pun tak boleh nak dibandingkan dengan keadaan wujud dan mawujud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kalau dah dapat merasai itu, alhamdulillah. Tapi barang siapa yang belum dapat merasai, dan tahu bahawa aku ini belum sampai ke situ, maka dia hendaklah dia ikhtiar, berusaha, berjuang
Salah satu jalannya ialah dengan cara memperbanyakkan solawat. Paling sikit 3,000 kali sehari. Nak booster, bersolawat dalam keadaan berwuduk paling kurang 3,000 kali. Buatlah macam mana pun 3,000 kali. Bagi yang sedar diri bahawa dia ni kalau solawat kurang dari 3,000 kali, hendaklah bilang bagi cukup 3,000 kali. Bagi yang solawat dia lebih daripada 3,000 kali, tak payah bilang, solawat je sepanjang hari. Dia tahu dah kalau dia solawat mesti insya-Allah lebih daripada 3,000 kali, jadi tak payah bilang. Tapi bagi yang dia sedar diri, dia tahu bahawa dia ini sedar diri dia tak sampai 3,000 kali, maka hendaklah dia bilanglah dengan tasbih ke, bilang dengan tasbih elektronik ke, dengan tasbih mechanical ke, dengan tasbih original ke, bilang bagi cukup 3,000 kali. InsyaAllah kita cuba amalkan dalam rangka untuk kita mendapatkan rasa la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita untuk memiliki rasa la ilaha illallah, memiliki rasa la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah saja di kesempatan ini perasaan yang ingin dikongsikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebilah kata yang mampu untuk gantikan pedang bagi memenggal sifat keakuan, sifat ananiah diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan ruang waktu untuk hadir pada kuliah pada malam ini. Ini kuliah untuk malam kedua saya dapat hadir di Negeri Perlis, dan insya-Allah esok maka akan pulang semula ke Kuala Lumpur. Terima kasih pada Syekh Aziz dan Ustaz Rahmat atas pencerahan dan kata-kata mutiara untuk diamalkan dalam kehidupan. Semoga dengan kepahaman kita dalam belajar mengenal diri dan mengenal Allah ini, sedikit sebanyak tip-tip yang diberitahu tadi, bagaimana Ustaz Ahmad bagi tahu zikir 3,000 kali, itu akan mempercepatkan kita untuk meninggalkan keakuan diri. Kita memang harus membuang keakuan diri. Jadi untuk kita istiqamah dengan pendirian kita yang sebegitu, kita perlukan juga orang kata tip-tip supaya kita dapat jalan mudah, jalan shortcut sebagai dinyatakan tadi tu. Dan juga kata nasihat daripada Syekh kita berkenaan dengan buang sikap keakuan diri ini, memang itu satu kata kunci utama untuk kita meneruskan pengajian ataupun mempelajari lebih dalam tentang apa yang kita pelajari mengenal diri dan mengenal Allah ini. Itu saya selalu mengatakan bahawa kalau kita tak dapat untuk hilangkan ataupun buang kendirian itu, maka agak sukar dan agak mengambil masa yang lama untuk kita dapat merasai apa yang dikatakan manis tiada pahit. Jadi manis tiada pahit ni selalu juga diterangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Semoga
kita para jemaah yang mengikuti YouTube ni dapat memperolehi apa yang dikatakan manis dan pahit tu. Saya rasa itu saja daripada saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, rahmatnya, inayahnya, kasih sayangnya dapat kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, mana Dia juga yang memperjalankan hamba-Nya. Dia juga yang memperjalankan kita. Dia juga yang menggerakkan kita supaya kita berada di sini di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, iaitu menceritakan tentang cerita Dia. Yang hala tuju tak lain mukadimah sentiasa diberi, iaitu hala tuju tak lain mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang tahu mengesahkan pada diri keesaan zatnya. Dan tak lain juga menafikan keakuan diri kita. Jadi apabila menceritakan, membuangkan keakuan diri ni, memang mudah nak menceritakan, mudah ni kita nak menyebut, tapi tak susah dan tak senang pun. Jadi bawalah seperti mana yang dikatakan dalam kehidupan harian kita ni, bawalah Ustaz ada beritahu tadi, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa pun dalam rumah kita, apa pun jua, mana pun kita ajakkan dia mentauhid, ajakkan dia kepada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itulah yang sebenarnya. Jadi tidak yang dikatakan akan berlaku benda ni menjadi sebagai satu penafian diri. Sebab apa? Sekiranya kita ni tidak mengamaliahkan dalam kehidupan hari ini, dia tidak akan berlaku benda tu. Sebab kita sendiri yang mengadakan keakuan diri kita. Tidak bermula, start, dia start. Kereta macam mana pun kena start juga. Bila kita tak start, macam mana kita nak mengolahkan dalam kehidupan harian kita? Kereta tu kalau tak start, takkan berjalan kereta tu. Jadi macam mana? Macam tu lah maksud saya. Kereta ni kena start. Macam kita jugalah kena start. Macam mana keadaan dia? Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana aku nak start mula-mula ni ya Allah? Macam mana aku nak menafikan keakuan diri ni aku ya Allah? Itu yang dikatakan Allah Taala bekalkan kita si khauf wal ju'. Takut sangat kita ni, Kena Allah Taala bekalkan takut ni, kan? Itu Allah Taala bekalkan takut. Apa dia takut? Itulah takut mengadakan keakuan diri. Jadi kita kena start lah, mula start tu, kan? Kalau kita tak start, ya Allah, tak tahu nak cakap. Macam mana kita nak memulakan langkah perjalanan untuk membuat penafian diri kita tu. Tentulah pentadbiran itu yang dikatakan pentadbiran. Yang dikatakan macam mana kita nak nampak pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala tu. Pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala tu maha luas. Dia nak mentadbir, macam mana kita nak nampakkan keesaan dia. Macam Ustaz cerita tadi, macam kita tak boleh kenal Allah dahulu. Kita kena kenal diri, telisik. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu dia. Telisik benar-benar. Macam mana pun telisik benar-benar, kan? Tadi pagi tadi dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masa nak minum tadi, kan? Nak minum apa? Dia pejam mata. Dia pejam mata nak minum apa? Top keluar teh ais. Itu dia dah amaliahkan dalam kehidupan. Alhamdulillah, saya syukur. Dia dapat satu dikatakan kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pejam mata. Jadi itu maksud itulah yang maksudnya dibawa dalam kehidupan harian. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nampak juga depan mata saya, kan? Jadi itulah di dalam kehidupan harian kita ni, di dalam perjalanan kehidupan harian ni ada pelajaran yang Allah Taala bagi. Setiap apa pun ada pelajaran, kan? Saya yang cerita ni pun tak nak ada keakuan diri saya. Saya risau, kan? Saya takut juga. Dan dulu diceritakan takut ni berbagai-bagai takut, tapi lebih kita nyatakan bahawa takut tu takut adanya keakuan diri kita. Macam mana? Start lah. Kalau tak tahu tu,
tak tahu mana nak mula, start lah. Minta dengan Allah SWT, olah kita, bila itulah. Macam-macam olahan Allah Ta'ala akan bagi. Tapi kalau kita tak mula, kita tak amaliahkan, kita tak selalu ceritakan benda ni, memang kita akan jadi down, low kita. Sedangkan handphone pun kena cas, hari-hari kena cas tu. Macam tu lah kita nak kenal diri, kenal Allah tu, macam tu lah kena cas. Kan? Sampailah yang dikatakan Allah Ta'ala yang memfanakan diri kita ni, meleburkan diri kita ni sampai tak adalah yang cuma dia je. Tu akan berlaku lah tu. Perjalanan rohaniah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu yang paling penting. Jadi itulah keberuntungan kita yang dikatakan mubasysyiran wa nazira ni, Rasulullah SAW memberi kabar gembira bahawa yang dikatakan bawa la ilaha illallah ni dalam kehidupan harian ni, dia akan dapat satu kenikmatan manis tiada pahit. Manis tiada pahit, tinggi tiada rendah. Itu semua menyatakan dia. Macam mana ketinggian ilmu yang Allah Ta'ala bagi kefahaman pun kita, sampai kita rasa Engkau ya Allah, Allah Ta'ala bagi apa pun, anugerah ke apa ke, tak kisah apa pun, kan, dia bagi, ya Allah ni kesedapan bersama dengan Engkau, keasyikan, semua tu Engkau ya Allah, Engkau yang tahu asyik pada diri Engkau sendiri. Sampai kita rasa takut kita nak nyatakan kita semua. Kita macam, yalah sebelum ni dalam talk menyebut, apa pun kita tidak akan membanggakan diri kita. Semua dia menyatakan semua keesaan zat dia. Tu dia. Itulah kemanisan yang banyak benda yang boleh diceritakan, tapi susah nak diungkapkan. Susah nak diungkapkan. Siapa yang rasa, dia akan rasa lah macam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bersama-sama berdoa agar kita sentiasa diperteguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rintangan demi rintangan kita akan hadapi, tapi jangan yang ke depan ni biarlah dia yang hadapi. Jadi apa yang dilintaskan hari ini, biarlah minta dengan Allah Taala kebingungan. Biar bingung sampai tak ada apa dah. Kan, tak tahu dah, jam dah ni. Tak ada apa dah. Kosong, tak ada apa dah. Bingung. Tu masuk. Dia akan meletakkan satu olahan. Biar bingung. Kebingungan. Kan, kebingungan. Bingung sampai dia tak ada. Itulah. Itu proses dan proses. Yang sebelum ni saya dengar pun, ni pun baru saya dengar balik ni. Kebingungan. Sebelum ni talk yang lepas-lepas, mana saya nak hafal talk yang lepas. Saya pun tak boleh nak hafal benda tu, sebab saya tak nak benda tu masuk dalam otak saya, fikiran saya tak nak. Itu boleh mengadakan rasa keakuan diri, saya tak nak. Tapi bila hari ini datang, nak disuruh disampaikan, inilah, biar letakkanlah kebingungan. Kebingungan tu apa? Itulah. Kita tak rasa kita yang akan mentadbir. Semua kita serahkan kepada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekadar ini saja daripada saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman kita Ustaz, semuanya daripada khatir Rabbani, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi. Jadi saya rasa cukuplah pada malam ni, insya-Allah. Nanti kita besok pagi-pagi nak balik ke Kuala Lumpur, insya-Allah ya. Doakan kami semua, insya-Allah. Jadi itulah, amaliahkanlah di mana teman kita ucap. Amaliahkan dalam kehidupan kita. Keakuan diri itu buang, baru kita akan terasa betul kehidupan kita. Keakuan itu tadilah dia, bukan keakuan kita lagi dah. Keakuan tu adalah dia. Tapi kalau kita merasakan ada keakuan kita, mana tak boleh ada dua. Keakuan kita pun ada, keakuan dia pun tak boleh. Buangkan keakuan kita betul-betul. Minta kepada Allah pertolongan. Hawa nafsu itu terus kita lawan, bukan senang. Jadi Allah dia yang boleh menghadapi ke depan hidup kita ni. Setiap detik dan saat kita rasakan dialah yang olahkan. Dialah keakuan, dialah yang nyusun. Dia yang mentadbir. Baru kita nampak kekuasaan Allah tu yang menolong kita, menerusi. Kita tahu Allah yang tahu menyusun setiap naik turun nafas kita, ataupun setiap detik saat kehidupan kita ni, Allah yang tahu mengatur. Jangan rasa-rasa macam kita yang boleh mengatur ke depan kita walau sesaat, ya.
InsyaAllah. Sama-sama terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يهنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا حنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد يا حنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا قص بالسامع ثاني وحوى اللطف معاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله الله يا حنانا 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 من مكة لما زحم لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر به على كل أنامي يا حنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا هنانا يا هنانا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزهام الله يا حنانا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Badar tu Arif. Selawat Badar tu. Ala Yasin Habibillah Salimil ummat Anil Habib Rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasul